Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula oleh Allah, meneruskan semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, sambung pada muka surat 71 pada perenggan yang terakhir, akhirnya Rasulullah. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam ketenangan setelah cemas menerima wahyu yang pertama. Jadi pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam cemas? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal keadaan rupa paras malaikat Jibril alaihi salam dalam rupa dia yang sebenar. Itu pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyiduna Jibril alaihi salam, iaitulah di dalam Ghar Hira, di dalam Gua Hira. Bila tu ketika mana Nabi mendapat wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah surah Al-Alaq. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Sampailah ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tu adalah wahyu yang pertama Allah Ta'ala turunkan atas batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yaqillah ia siapa? Ia Rasulullah. Takdir kitab sini, yaqillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia telah dilantik menjadi Rasul Allah dari Tuhannya. Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril alaihi salam adalah Sayyidul Malaikah, penghulu sekalian para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Malaikat Jibril ada berapa sayap? Ada 600 sayap. Satu sayap Jibril menutupi timur dan juga barat. Ni Jibril alaihi salatu wassalam. Dan makhluk yang bernama malaikat adalah antara makhluk yang Allah Ta'ala panjangkan umur mereka daripada dulu sehinggalah ke hari kiamat. Allah panjangkan umur mereka. Ada tak makhluk Allah Ta'ala panjang umur dari dulu sampai lah? Ada. Siapa dia? Antaranya iblis, setan. Daripada mula cipta Adam alaihi salam diturunkan atas muka bumi duduk dalam syurga iblis setan ada dah dulu oleh disebabkan ingkar pada perintah Allah.
Allah Ta'ala berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah kamu, hei iblis setan, kerana kamu daripada makhluk yang direjam, yakni yang terkutuk. No, dok dalam syurga dengan Nabi Adam no ada dah. Hari ni ada iblis setan, ada juga iblis setan. Nah, yang kita tak nampak, yang dok ganggu ibadah kita, yang dok ganggu kita supaya tak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu dalil kata ada iblis setan tu. Malaikat ada tak? Malaikat pun ada juga. Sampai ke hari ni malaikat ada. Mana bukti malaikat ada sampai hari ni? Ada tak kawan kita mati marin? Ada. Itu tanda ada malaikat. Tu dia. Nah, itu antara makhluk yang Allah panjangkan umur. Begitulah juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa, daripada Nabi Isa dilahirkan sehinggalah ke hari kiamat, Nabi Isa masih lagi diberikan hayat oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa panjang umur dia. Sebahagian kata Nabi Isa naik langit keempat. Sebahagian kata tak, bukan langit keempat, atas lagi pada langit keempat. Cuma kerja kita ni bukan duk buat kajian Nabi Isa duk langit berapa. Mayang sudah. Ni duk kalau Nabi Isa duk mana? Mayang tak pun. Kami nak menunggu Isa. Kami nak menjadi tentera Nabi Isa. Kami nak jadi tentera Imam Mahdi. Mahdi apa? Bulan Ramadan plastik hitam, pukul 10 pagi plastik hitam dah. Tentera Imam Mahdi. Kan tentera Imam Mahdi itu tu. Habis itu. Baik. Yang dibawa itu sesungguhnya wahyu dari Allah. Peristiwa itu, peristiwa mana? Peristiwa Nabi mendapat wahyu ataupun peristiwa Nabi melihat Jibril alaihi salam meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu terasa benar di dalam hatinya Rasulullah apabila berlaku kelambatan turunnya wahyu yang berikutnya. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ada hadis yang membicarakan tentang bid'ul wahyi, permulaan wahyu yang Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi perselisihan para ulama. Wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Antara wahyu pertama dan wahyu yang kedua tu dia ada gap tu. Dia ada jarak. Masa, tempoh dia. Bukan hari ni turun 5 ayat, esok turun Al-Mudaththir. Tak, dia ada gap tu. Baik. Ulama duk selisih berapa lama gap antara ya ayyuhal muddaththir dan juga Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebahagian pandangan mengatakan lebih kurang 6 bulan. Satu pandangan kata 6 bulan. Satu pandangan yang lain, iaitu pandangan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata 2 tahun. Dia kata 2 tahun. Hak mana betul Ustaz? Dua-dua betul. Tak kira buat kalut. Hak ni dulu ke? Hak ni dulu. Hak ni dulu ke? Hak ni dulu. Duk cara berapa bulan? Hak nombor 1 betul tak? Nombor 2 betul. Tanya dia, hang baca Quran tak? Aku duk confuse hak mana dulu turun. Hak mana? Berapa lama? Baca tak? Tak baca lagi pun. Ni pun orang kita duk buat celaru. Mu baca Quran sudah lah. Ni kita mengaji ni atas kita nak dapat kefahaman dan nak dapat apa dia? Nak dapat ilmu tambahan. Adapun 6 bulan ke 2 tahun ke apa, betul belaka lah tuan-tuan. Betul belaka. Jadi pasal apa tuan-tuan Nabi rindu ni? Nabi rindu pasal apa tak turun-turun ni? Di sini Allah Ta'ala nak ajak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila terputusnya hubungan dia dengan Allah, hidup dia jadi tak tenang. Ini sifat orang beriman. Dia tak boleh mayang di masjid.
Dia duduk dengar Datuk Bilal tu bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tu dia. Mana Madinahnya meh? Ni Marbawi dah ke Madinah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia duduk di rumah. Lalu dia duduk main tu, Tok Bilal tak bang ni, dia duduk dalam masjid dah. Tapi dia tak boleh main. Pasal apa? Allah Ta'ala takdir dia kena COVID-20. Bukan COVID-19, COVID-20. Hak 20. Nah, siapa hak bisa kena COVID? Ada bisa kena COVID? Abang Fidri kena COVID tu. Lagi siapa dia lagi? Haji bisa kena Haji? Tak bisa lah. Alhamdulillah. Pakcik tak bisa. Anu wali-wali mah. COVID betul ni. Main tahun depan pagang kan. Pagang tendang keluar balik COVID tu. Haji. Abang tak kena COVID bang? Abang hak gaji biru. Bisa kena COVID bang? Tak bisa orang? Tak bisa kena orang? Alhamdulillah. Dia hak ustaz dia main tanya aku siapa? Dia doa bagi aku kena ke aku kena ke? Aduh. Nah, ni bangsa tak nampak COVID ni. Kalau sesemua burung tak apa, tembak burung tu bagi mampu bang. Nah. Sesemua apa tu burung lah, itik ke lah macam-macam dulu ni. Tapi kalau COVID ni kena ke orang, tak kena tembak orang pun. Dia punya cara dia lah. Kena COVID tuan-tuan letih tuan-tuan lagi. Saya kena 2 minggu lepas. Balik daripada program di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Kuliah maghrib perdana di Masjid Pondok Pasir Tumbuh daripada Jepun untuk peristiwa apa? Al-Isra' wal Mi'raj. Pergi tu, sana kan hujan. Lepas tu dengan apa dia panggil apa? Banjir. Kan? Orang duk banjir, kita duk pergi kuliah. Takdir. Patutlah 2-3 tempat pondok Ahmadiyah, pondok Pasir Tumbuh. Lepas tu kita pergi ziarah maqam Tok Seleho. Nah, apa tu last sekali kita menutup ada tazkirah ringkas dengan pelajar pondok Lubuk Tapah. Pondok Al-Marhum Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah. Ni anak dia mufti kerajaan malah. Mufti wilayah persekutuan. Balik mai hari Khamis, hari Jumaat kuliah duha di apa dia noh, Sungai Petani noh. Dia masuk dalam masjid tu tuan, dia berasa sejuk je tu macam. Dia berasa sejuk kembang tu, oi, kena sihir ke apa? Dia berasa tu kembang lah tu macam. Dia kuliah tu tak sedap badan dah. Lepas tu dia sakit perut, masuk tandas tuan-tuan, qada hajat, dia kena yang sampai ketua badan dia ketak dalam bilik yang jadi nak ubah. Diri tak boleh nak jatuh. Pasal khutbah Jumaat di Masjid Bandar Puteri Jaya Sungai Petani. Telefon minta maaf saya tak boleh pergi. Bawa kereta pun duduk belelong ya. Tak tahu COVID. Nah, telefon hospital Pantai ni saya nak buat swab test berapa? 400. Tak apa, Assalamualaikum. 400 dah dia ni. Nah, pusing balik main gagah pelan-pelan bawa sampai lah klinik kesihatan Tasik Gelugong. Ustaz bukan ada duit 400. Dia kata ustaz duit banyak tak tahu lah. Ingat. Pergi di tang tu tengok rehat pukul 2 petang pada hak kita 2 petang pada lah jelas-jelas ni lah apa nak tutup. Balik main di rumah tuan-tuan. Tak boleh pergi mayang Jumaat apa, tak boleh pergi dah, dia pening, dia diri dia dikira nak ubah ya. Nah, tak lagi pergi mayang Jumaat, dah mayang Jumaat main jenazah kita pula lagi. Dia balik pergi di rumah pada ketak. Bini kata abang pasal apa demam biasa ya, kita pun tak mau nak kata kat COVID ni, takut kena. Nah, akhirnya pergi klinik di kat rumah nak ambil ubat demam, doktor kata you ada anak kecil ada. Berapa orang? 2 orang. Tak apa, kita buat swab test tengok. Hak mana doktor? Hak liang ke hak hidung? Dia kata hak hidung lah. Baru power dia tak. Doktor tu pun. Dia kata kita pun takut. Jadi dia cucuk kan. Dia ambil tu. Saya kata jangan duk kuat sangat doktor. Lubang hidung saya ni dah besar dah. Doktor dia pergi jolok pula lagi kembang hidung saya. Dia kata tak apa, pelan-pelan saja. Dia kita pun duduk dia jolok tu tuan-tuan, dia letak pum naik 2. Ni COVID ni boleh duduk di rumah seminggu. Allah tuan-tuan. Dengar minggu macam nak gila.
Duduk dalam rumah pusing, pergi ke dapur, patah balik. Kira je berdarah lah. Mangkit makan, mangkit makan, mangkit makan. 2 hari tak boleh mangkit, dia kata mati dah. Abang dengan bini mati dah, tak apa. Hibah abang buat dah, hibah abang buat dah. Dengan risau. Mati pun tak apa. Anak abang kata apa tu dah. Orang tak kenal, dia tak tahu dah. Habis keluar tu tuan-tuan jumpa satu orang pakcik. Dia kata, Ustaz bukan kena COVID apa ni? Pak Long ni 2 hari tak boleh mangkit. Dia kata, Pak, tak usah duk layan. COVID tu Yahudi punya. Saya kata, hawakum. Duk katalah hati ni. Duk katalah hati ni aku macam nak mampu dah 2 hari. Yang dia kata Yahudi dia dah. Nak Yahudi ke tak Yahudi kata tak. Dia bukan cerita Yahudi tak Yahudi. Nak cerita kata apa? Benda tu ada. Benda tu ada. No? Jadi dia kata Yahudi, saya pun tak kata pasal. Pisah dia kata jangan duk layan. Dia kata istighfar banyak-banyak. Kita ni dosa banyak. Amboi, kau faham tak ada dosa. Dia kata kurang. Ibadah ada juga lagu tu. Nak buat ke mana? Saya tanya Pak Long kena tak lagi COVID? Dia kata alhamdulillah takat lah ni. Seriau lah. Hang tahu pula ada COVID ni. Hatta saya kata Yahudi lah apalah. Dia pun takut juga. Tu dia. Jadi Nabi SAW dia rindu. Tak turun, duk tunggu tak main-main. Duk tunggu tak main-main. Maka khilaf ulama. Ada kata 6 bulan, ada kata 2 tahun. Antara wahyu pertama Iqra dan juga wahyu yang kedua ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila akhiril ayat. Baik. Ada pendapat mengatakan bahawa oleh itu terasa benar di dalam hatinya apabila berlaku kelambatan turunnya wahyu yang berikutnya. Ada pendapat yang mengatakan selang tempohnya, tempoh mana? Tempoh Iqra dan juga ya ayyuhal muddathir. Tu nyonya tu ialah selama 3 tahun. Tetapi pandangan yang rajih, yakni yang rajih ni maknanya yang dipegang, yang kuat, yang dipakai kebanyakan ulama. Menurut riwayat Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ni siapa? Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih. Salah seorang daripada ulama hadis. Nah, iaitu selama 6 bulan. Ini pandangan hak rajih, hak kuat kata 6 bulan. Bukan 3 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dengan kerinduan kepada perintah Tuhannya. Kelewatan yang berlaku mengandungi hikmah yang besar di mana ianya bakal menambahkan keteguhan dan kematangan ketika menerima bebanan wahyu yang diturunkan selepasnya. Bab tu orang Islam ni dia kena ada 2 benda. Hak pertama dia panggil matan, hak kedua dia panggil matang. Matang ni apa dia? Ilmu lah. Lagi-lagi apabila kita nak menyampaikan sesuatu benda. Nah, dia serupa cikgu di sekolah lah tuan-tuan. Kalaulah kita tengok pihak syarikat ataupun mana-mana agensi, dia bukan takat tengok kepada sertifikat orang yang nak minta kerja, tapi dia bubuh lagi satu syarat penting, sekurang-kurangnya pengalaman 2 tahun bekerja. Contoh itu. Pasal apa dia kena ada pengalaman? Pasal kalau tak ada pengalaman jenah duk retuk pula kawan tu. Tengok mai minta bahagian apa? Mai minta bahagian HR, human resources. Cakap masalah ni dibanyak PK tak tengok masalah tu. Kan? Chicken chop tu masalah dah tu. Lamb chop, dia dah tu. Mau tahap makan ni boleh belaka kita. Spaghetti bolognese carbonara. Dia. Jadinya apa dia? Mai kerja tak ada pengalaman, fresh graduate. Ada orang kata fresh graduate. Kau suka mu lagu mana pun. Nah, fresh graduate ni ilmu ada tak? Ilmu ada. Pengalaman tak ada. Jadi bila pengalaman tak ada ni tuan-tuan, macam-macam masalah ada lah. Kalau tak habaq, tak buat. Kalau tak suruh, tak jalan. Kalau tak ketuk, tak jalan. Maka dia kena ada apa? Dia kena ada apa? Matang. Yang ni, matang ni ambil daripada mana? Ambil daripada pengalaman. Sebab tu syarikat Cina, hang mai pilah dah master 14 gulung 3 lori punya panjang master, tak ada pengalaman, tak tentu lagi boleh dah, boleh dapat. Nah, tu
tu dia. Ini pengalaman. Jadi orang Islam kena dua-dua, matan dan matang. Matan maknanya ilmu. Yang kedua kena ada kematangan dalam hidup, dalam melakukan apa-apa perkara, kerana dengan adanya matang itu dia akan seimbangkan kehidupan. Begitu. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir pun sahabat, pak dia Abdullah pun sahabat. Ayah dia syahid dalam perang Uhud ni Jabir bin Abdullah. Abdullah tu lah syahid dalam perang Uhud. Perang Uhud tahun ke berapa? Perang Uhud tahun kedua, tahun ketiga Hijrah. Ni perang Uhud. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Baik. Bila mana ayah dia syahid dalam perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Jabir bin Abdullah dia mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, ayah aku ni mati syahid ya Rasulullah, apa yang ayah aku dapat? Nah, di sini ulama ajak kita, Jabir bin Abdullah dia nak dapatkan kepastian sesuatu berita, sesuatu maklumat, maka dia bertanya kepada orang yang ahli dalam perkara tersebut. Jadi tidak ada orang yang lebih mengetahui perkara-perkara berkaitan dengan rahsia-rahsia Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dapat tahu melalui wahyu daripada Allah. Jadi dia tanyalah, pak saya boleh pak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Jabir, sesungguhnya ayah kamu pada ketika ini. Bila ketika ni? Ni pak hang waktu duduk di alam barzah lah ni. Nabi baik. Ayah kamu pada ketika ini sedang meminta daripada Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula atas muka bumi. Dia minta saya nak hidup saya. Pasal apa? Kerana ayah kamu nak minta kepada Allah dihidupkan semula, sebab ayah kamu nak bagi tahu kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tak mati syahid lagi, supaya mati segera atas jalan-jalan Allah. Yakni seolah-olah pak dia makit ni sahabat, kalau besok perang apa pergi perang, lebih baik apa mati tak bagi. Pasal apa? Kerana Abdullah sudah merasai nikmat kubur yang telah diberikan oleh Allah. Kerana ayah kamu dah merasai segala nikmat, segala pemberian yang telah dijanjikan oleh Allah ke atas orang-orang yang mati syahid. Bila Jabir dengar Nabi jawab itu, kemudian Nabi baca pula firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka sentiasa mendapat nikmat rezeki daripada Allah, hal keadaan kamu tidak mengetahui dan kamu tidak merasai. Ini orang hadut dalam kubur depa saja. No? Saya pergi ziarah makam Tok Seleho. Tok Seleho ni ulama besar lah. Di masjid Tok Seleho, pas tu depa bawa dekat makam Tok Seleho tu, dia ada bilik apa? Bilik orang panggil apa? Bilik suluk Tok Seleho. Bilik suluk Tok Seleho tu dalam kawasan kubur. Tang ni bilik suluk dia dekat dengan pak cik kita kubur. Kat pak cik nak abang jarak tu, tak kira pak cik kita apa, orang buitang kubur hang telah mai kat aku. Tang bilik suluk telah kat dak nak abang tu jarak tu. Boleh dia kena abang gitu. Kita pun masuk lah. Nak masuk bilik tu tak boleh, dia kunci. Kita pun, dia kata kalau nak kunci telefon nombor sekian-sekian. Katanya waris dia. Tak apalah, kita pun telefon pergi rumah, ambil kunci pun semua, masuk bilik sudut Tok Seleho tu bawah tanah. Dalam dia tuan-tuan 7 kaki. Macam kubur dah, kira masuk-masuk bilik tu, dia dinding dia tu, balik dinding tu kira mayat dia lah. Cuma tak buat tingkap boleh buka masuk pergi belah nu kan. 7 kaki tu tau. Kepala kubur dah. Masuk bilik Tok Seleho tu gelap, tak ada apa.
Sahabat saya Ustaz Syukri, dia duduk di atas. Dia kata, Ustaz masuk, anak tutup. Oh, Ustaz jangan buat kerja gila ni. Ustaz, tak lagi tutup lagi. Raib saya, jenuh. Jangan buat pasal. Dia kata, tak apalah rasa macam mana ulama dulu. Uzlah, ingat mati. Ustaz patut padahlah. Hak tu ulama, saya ni ulang lah semua. Mati pun jarang-jarang duk ingat ni. Kita pun tak apa. Masuk dalam tu tuan-tuan. Tok Selehon, bilik dia tak besar mana. Lebih kurang 5 orang yang boleh masuk. 5 orang yang boleh masuk. Dalam bilik dia tu, kalau zaman dia tu memang gelap lah tuan-tuan. Selalu dia masuk waktu malam. Ini tanah kubur kan. Bila masuk, dia ada tempat sikit kawasan untuk dia semayang, ibadah, baca Quran apa semua. Dan tempat dia rehat. Barangkali sebelum dia nak masuk subuh ke dia tunggu kan. Dia buat mana? Dia korek kecil sikit daripada lebar meja ni tuan-tuan. Orang panggil apa? Cukup dengan badan bila dia tidur mengiring. Macam mayat dah halut dalam kubur. Ni Tok Selehor punya cara dia beruzlah ingat pada mati. Lepas tu tak apalah. Saya pun nak try ke rasa aku benar kan. Saya pun kata tak apa Ustaz tutup. Tapi kawan kita seorang ni masuk dengan saya. Kami masuk 2 orang. Ui tak wani 2 orang. Jangan buat pasal gelap gelemak tuan-tuan. Duduk dalam tanah kubur. Gelap. Duduk lah tu. Saya pun tidurlah tempat Tok Selehor tu tidur. Walaupun kita bukan Tok Selehor. Ambil berkat ulama duduk di situ. Orang soleh ibadah di situ. Tutup gelap ni tuan-tuan. Hak Ustaz Syukri di atas ni duduk baca talqin. Dia duduk di atas ni dia baca talqin dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dia baca sebiji tuan-tuan. Hak kita duduk di bawah ni merembang belum rumah. Aku perasan kira jalan apa dia baca di atas tu. Muhammad Aiman bin Sabri pada hari ini yang syoknya tu dia dan dia pergi Google pula tu. Tak apa dia talqin tu. Dia dan dia duduk cari tu. Memang dia nak baca sungguh dengan kita ni. Dia baca. Bahawasanya ketika ini urusan kamu telah kami serahkan semuanya kepada Allah. Ui, dia dengar tu tuan-tuan kita nak seram lama. Hak kawan sebelah saya tu, dia apa? Dia tutup, dia lena. Hang bagus tengok. Orang baca talqin, hang duk lena lah. No? Bila duk tu tuan-tuan, saya duk rasa lah. Tak betul lah kot. Kan? Kalau kita duk dengar ni. Agak-agak lagu ni kot Nabi sebut. Agak-agak. Saya kata tak betul lah agak-agak saya ni. Tapi nak habak kata gambaran. Lagu ni kot Nabi habak yang kata kalau orang meziarah kita di kubur, kita dengar orang duk cakap apa di atas ni, orang bagi salam, kita dengar orang baca Quran kat kita dengar. Lagu ni kot aku duk dengar macam mana kawan duk baca talqin kat aku ni. Tapi alam lain. Alam saja lain. Nak jawab tak boleh. Pasal dia alam dunia. Tapi dengar tak? Dengar. Bila duduk lagu tu, tuan-tuan, keluar-keluar tu dia isah bisa. Nak abang kata apa? Hak tu kawan tutup, sehari dia buka balik. Kita tahu dah sehari dia buka balik. Ni bagaimana tuan-tuan kita tok tu tak buka dah. Tunggu pula besok nak jadi apa tak tahu pula tuan-tuan. Sebab tu depa duk buat main apa dia Sudirman lah, Piramli mati nu. Piramli mati umur 50-an lebih kurang tu kot. Lah ni Piramli, tarikh dia mati sampai lah ni lebih panjang dia duduk dalam kubur berbanding dia duduk atas muka bumi. Ada orang hak hidup atas muka bumi 2 tahun tapi duduk dalam kubur 200 tahun. Maknanya apa? Allah Ta'ala nak habang kat kita umur kita yang lebih panjang adalah ketika mana kita berada di alam akhirat. Duduk dalam kubur pun lama dah tuan-tuan. Bagaimana keadaan kita? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada kecelakaan yang disediakan oleh Allah di alam kubur. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pihak masjid bolehlah buat satu lubang. Tu korek tu. Kan? Abang Fizri ke pergi korek ke apa malam ni? Pergi korek buat satu lubang, pergi try tengok tutup. Tutup. Lepas tu kita duduk tu buat cukup-cukup badan lah. Buat bentuk liang tu tutup dengan papan, jangan kambuh dengan tanah. Kambuh dengan tanah jalan tu.
Nah, tutup agak-agak 5 minit ke, dia duduk tu, dia boleh rasa punya sempitnya kubur ya Rabbi Ta'ala. Kalau tempat kita ni, dia bubuh apa dah? Dia bubuh, dia tak buh liang. Kan? Dia tak buh liang, supaya Arab punya liang tu. Arab punya liang gerun kita tengok di Baqi' tu, dia angkat ke boom, sumbang tu. Lepas tu dia tinggal gitu ya tu dah. Lagu mana keadaan mayat tu wallahu a'lam. Apa pun kita nak abang di sini bah, semua mati, tak ada ahad hidup. Kita duk takut nak mati, takutnya nak mati. Takut ke hang tak takut ke? Tetap mati. Jadi Nabi baca ayat tu wala tahsabannallazi tadi ni kepada Jabir bin Abdullah. Maka dia dengar ayat Allah Ta'ala. Jabir pun kata apa? Ya Rasulullah, aku dah puas hati dengan jawapan kamu. Kerana jawapan yang kamu berikan adalah jawapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih dalam kitab beliau yang masyhur Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, menyatakan sahabat Nabi yang paling banyak bermusafir untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, tidak lain dan tidak bukan adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Beliau menceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa kelembatan wahyu dengan sabda baginda, bainama ana amshi idza sami'tu sawtan min as-sama' فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله عز وجل. Sedang aku berjalan, tiba-tiba aku dengar suara daripada langit, aku memandang ke atas. Tiba-tiba aku melihat malaikat datang kepadaku di Gua Hira. Malaikat apa ni? Malaikat Jibril alaihi salam. Ia duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Kerusi ni bukan kerusi kita duduk ni tuan-tuan, bukan kerusi situ. Bukan kerusi kita duduk sini ni. Maknanya disebutkan di sini alal kursi ni ke? Tak, bukan kursi ni. Maknanya nak bagi tahu Nabi, nak bagi tahu kekuasaan Allah Ta'ala itu meliputi langit dan juga bumi. Sopa tu dah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala duduk semenyam atas arah. Oh, takkan Allah duduk atas tu. Kalau Allah duduk atas, tak betul itu. Allah kena cari tempat nak duduk pula. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat duduk seperti mana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahas dalam ilmu kalam pula. Itu dalam bab tauhid pula. Lalu aku pulang. Aku Rasulullah. Pulang ke mana? Pulang ke rumah aku. Siapa rumah aku ni? Rumah siapa ni? Rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha berkahwin 2 orang dah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia. Dia kahwin 2 orang dah. Antaranya namanya Abu Halah. Abu Halah. Abu Halah ni mati. Suami yang kedua Sayyidatina Khadijah Abu Halah. Tamu lupa nama apa. 2 orang ni mati. Dua-dua orang ni Sayyidatuna Khadijah dapat anak. Hindun dan juga Halah. Ni anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Syama'il Muhammadiyah ada satu hadis, bila mana orang nak tanya tentang susuk tubuh Rasulullah, maka ada satu riwayat menyatakan bahawa mereka bertanya kepada siapa? Kepada Halah. Siapa Halah? Anak Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kita tak dah dengar pun namanya, duk dengar anak Nabi kita ada 7 orang. Hak tu anak Nabi, anak kandung Nabi. Ini Hindun dan juga Halah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Habis itu. Selimutkan aku. Lalu mereka menyelimutkan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, hai orang yang berselimut, bangunlah. Ya ayyuhal muddathir tu lah.
Al-Muddathir di antara salah satu nama yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi ayat ya ayyuhal muddathir itu kata ulama ayat betapa lemah lembutnya panggilan Allah atas baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak sebut ya Muhammad dah. Tak sebut langsung nama Nabi. Panggil, lepas tu panggil dengan nama tu. Tak ada. Panggil dengan gelaran saja. Taha, Yasin, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul, Ya ayyuhar Rusul, Ya ayyuhal Muzammil, Ya ayyuhal Muddathir. Itu semua gelaran-gelaran Rasulullah. Bangunlah. Berilah peringatan. Dan Tuhanmu itu perbesarkanlah ia. Dan Tuhanmu itu perbesarkanlah ia. Nah, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dalam ayat ni tuan-tuan ada beberapa pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddathir. Allah Taala panggil Nabi Muhammad dengan nama gelaran, sandaran. Jadi kita boleh tak panggil orang dengan nama sandaran? Boleh, panggilan yang baik-baik. Bahkan Nabi suka panggil sahabat dengan panggilan sandaran, bukan panggilan nama betul. Ya Aba Hurairah, Ya Aba Bakrin, nah, Ya Al-Faruq, panggil dengan nama gelaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berilah peringatan. Qum fa'anzir, dan beri peringatan. Maka di sini hukum menyampaikan dakwah adalah wajib. Adalah wajib. Jadi menyampaikan dakwah kepada dua kelompok. Yang pertama dipanggil ummatud dakwah. Umat dakwah. Siapa umat dakwah? Merujuk kepada orang-orang yang tak beriman pada Allah. Sahabat kita orang Kristian, orang Buddha, orang hak ni hak tak beriman ni. Mereka ni wajib dapat dakwah kita. Yang kedua dia panggil ummatul ijabah. Ummah ijabah ni siapa? Orang yang beriman dah. Yang beriman dah, maka wajib dah dakwah dia. Dakwah dia bukan dakwah masuk Islam, dah. Dakwah supaya dia memperelokkan amal ibadah dia, sembahyang dia, puasa dia, zakat dia. Agak ni masuk bulan puasa. Ada orang dia tanya kita, boleh tak korek lubang hidung? Saya kata boleh korek lubang hidung. Sampai dalam pun tak apa. Dia kata bukan batal ke? Dengar saya bilang korek lubang hidung sampai dalam, yang tak batal puasa, korek lubang hidung lembu tak batal. Hak lembu tak batal. Tapi korek lubang hidung kita batal ke tak? Tengok hak mana. Ni dalam kitab I'anatul Talibin tersebut. Kalau dia korek ni tuan-tuan sampai tang tulang hak keras batang ni batal dah. Mau korek tak hidung apa teruk ni. Korek duk pada otak lah tangan dia. Ni sekerak dah tang tu. Tu batal dah tu. Nah, ada pun kita duk korek biasa ni depan ni, duk korek gitu je. Bulan puasa ni kita jarang duk melintir. Ya, ada korek itu. Batal tak? Tak batal. Hak batal korek. Tu batal. Makan tak hidung batal. Nah, korek telinga boleh tak? Korek telinga. Korek hak zahir kita duk korek. Ni korek pe tembus keluar kok ni batal lah tu. Tak boleh tu tau. Nah, kita qada hajat. Ni jaga lagi molek ni qada hajat. Bila qada hajat, kalau hak jenis cirik tak apa. Minta maaf cakap ni, kalau lang. Kalau hak cirik, boleh keluar habis tu. Tapi kalau hak tak cirik ni, hak jenis duk main tarik tali kita ni. Dia tak faham tak faham dah. Berak tik kerah. Dengar maklum. Macam maklum yang gelak dia tengok ni dah makan tu. Berak tik kerah. Bila berak tik kerah tu, tengah tu lepas ke bawah dah. Hak tengah lagi ni sangkut tang punggung. Dia kata payah dia kata. Sedut balik dengan sengaja. Betul. Orang kami ni. Sedut balik. Dia buat gitu. Tak tahulah cara dia lah, style dia sendiri dah. Dia tarik masuk gitu. Batal tu dikira memasukkan sesuatu ke dalam lubang ataupun rongga. Tapi kalau dia tersedut sendirinya, bukan disebabkan kita, tak apa, tak batal.
Tertelan, terlupa, tak apa. Terlupa, makan dah gulai ikan dah. Makan gulai ketemung. 3 ekor dah. Cicah dengan sambal belacan. Lepas tu dengan telur ikan masin. Tambah 2 kali dah. Tak sedap kata puasa. Allah. Dia kata, baru pukul 8 pagi. Batal tak? Tak batal. Lupa. Hatta dia telan kawah duduk dalam perut pun tak batal. Nama kata lupa. Nama kata lupa. Naik motor main masjid. Naik motor, main masjid. Nak main lohok ngantuk naik motor. Wah. Menguak-menguak tu tuan-tuan, tikus lompat masuk perung, telam masuk dalam perut tu. Batal tak? Tak batal. Tapi kalau tikus tung masuk tu, lidah dah keluar tu. Ekor belakang ni. Lepas tu kita buat apa? Kita telam. Hak tu mau cari habuan belakang, batal. Boleh tarik keluar tak? Boleh tarik keluar. Lagi mana? Mampu tariklah. Tapi kalau dah payah ngah, kelal biar betul kubur dah tuan dia. Mana buat guna lepas dalam dah. Tak apa. Tapi kalau jima jarang lah. Jima tu memang mudah dah. Tengok-tengok. Terjima lah ustaz. Apa? Tak ada hak tu. Hak tu 2 bulan kafarah puasa pada muka. Hak sebulan pun muka macam kena belah kapal terbang. Muka macam kena belah kapal terbang. Puasa 2 bulan turut-turut. Puasa dah hari tu 59. Pi buka puasa pula dah. 2 bulan turut-turut kan. 60 hari kita kata. Dia hari 59. Dak pun hari ke-60. Dia pi kena yang tebu. Tengok. Puasa lain pula. Habuan belakang. Tu dia. Nah, ada ke mulai nak buat puasa ni. Habis itu. Isap rokok batal tak? Dia tanya soalan tu. Hak tu pi tanya geng hak rokok Tanya ustaz hak isap rokok batal ke tak? Mereka. Tu dia. Habis tang tu tuan-tuan. Sikit dia. Kemudian turun firman Allah Ta'ala beri peringatan. Wajib itu. Yang kedua perbesarkan. Faqum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Perbesarkan Tuhanmu. Yakni dia banyak berzikir kepada Allah. Tak semesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa-apa zikir lah. Saya nak zikir hak ringkas tak? Hu. Orang luriuh dah ni. Kan? Tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat bunyinya. Ada lah zikir itu. Ada lah kitab-kitab sebut. Tapi kalau orang tanya saya, ustaz kami nak pakai hu ke ha? Saya kata maklum kita orang awam ikut hak mana kita lu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ngaji tak mau kira nak hak pendek saja. Naik atas motor, hu. Surat pendek hu. Siapa ajak? Ustaz tu ajak. Pasal apa? Da Allahu la ilaha illa hu. Dia ambil hak tu hu tu saja. Hak mayang, hak tak ngaji, bab tayamum tak ngaji, hak ni tak ngaji, hak fardu ain tak mau ngaji, dia kadu hu ha. Nah, jadi hak tu tuan-tuan bagi pada ahli dia. Orang hak duduk dalam tarikat, dia ada cara dia lah. Dia ada cara dia. Kita hak tak ada tarikat ni, hak duduk terikat saja ni. Buat lagu mana hak Nabi ajak kita yang disebut dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi beratus dia ada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pun tuan-tuan nak hu seorang-seorang tuan-tuan dipersilakan. Tak ada masalah. Jangan buat benda yang mendatangkan fitnah pada masyarakat. Lagi papah Mayang Aisyah saya bagi mic kata imam. Tu imam pun afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu imam tarik gitu tuan-tuan. Kita malam ni pergi duduk dulu Sungai Bakar kata tuan dia. Pasal apa? Imam Masjid Al-Marbawi telah membawa amalan songsang bagi jam kita lah ni. Tu dia. Nah, jangan gitu tuan-tuan. Itu bagi pada ahli dia. Nah, kita tak tahu ni duk senyap sudah. Tak tahu duk senyap. Nah, bersihkanlah pakaian. Ni perintah daripada Allah Ta'ala. Orang beriman kena sentiasa bersih pakaian dia. Semayang kena bersih. Ada najis tak boleh. Nah,
binatang. Bangkai binatang. Sah tak semayang? Tak sah. Bangkai apa ustaz? Kami bukan belah kucing, ambil kucing bola poket masuk semayang. Tak. Antara bangkai binatang yang menyebabkan kena semayang lain. Contohnya apa? Semut. Bangkai semut tu. Semut tak menajiskan air. Nah, semut tak menajiskan air. Semut jatuh layak. Tuan-tuan angkat minum balik air tu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau semut, bangkai semut ada mati sekok tadi, wajib kena buang. Pasal dikira menanggung najis. Ni bukan takat semut ni ngelipah dengan katak puhu molok dalam poket, kena bawa keluar lah. Tapi kalau semut duk jalan najis tak? Tak najis apa? Hatta ulang sawah pun tak apa. Duk mayang tu orang buh ridok ni. Buh ridok ni kan, dia buh ulang sawah batik belah kanan, ulang susu belah kiri. Tu dia tuan-tuan, dia panggung pula belah jemaah belakang. Hak tok bilik duk tunggu ya, tak lagi pakai pulhu nampak raya. Nah, boleh tak? Boleh lagi mana dia tak ada najis pada badan binatang tu, tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi pakaian biar bersih, pakaian kita, tempat semayang kita biar bersih. Nah, sejadah kita biar bersih. Ada tek cicak tang tu, betul tempat kita sujud, jangan pergi sujud betul tek cicak. Sujud tang lain lah. Nah, pakaian kita semualah bagi bersih. Bersih daripada najis, bersih daripada kotoran. Nah, sah dalam sembahyang yang mengesahkan sembahyang dia bersih daripada najis, bukan kotoran. Kotor tak semesti najis, najis sudah semesti kotor. Itu. Baju kena selut. Sah tak pakai sembahyang? Sah. Hatta dia naik mimbar baca khutbah pun sah. Cuma orang kata tok petik mana main ni jatuh kereta ke mana ke. Tapi pekah sah tak? Sah. Nah, sah tak? Sah. Tapi kalau najis, tengok juga najis tu. Nah, kalau sedikit, tak apalah dimaafkan syarak. Apa dia yang sedikit? Dia katuk nyamuk. Sikit ada lekat darah. Sikit pada orang tengok sikit, tak apa. Tapi kalau Bani Israel punya hukum, ada najis, kena kerak. Kena kerak hak najis. Basuh hilang pun tak kira. Kena kerak, tempek hak lain pula. Kalau umat Nabi Muhammad duk kerak gitu tuan-tuan. Plekat kita tinggal cap wadimo saja lah. Hak lain kena kerak je. Dia. Nah, ni Allah Ta'ala bagi syariat umat Nabi Muhammad, syariat yang mudah. Maklum di belakang pakai telekung ada tek cicak, tahu tak? Betul tang palai, tek cicak, kat najis tu. Syariat Bani Israel kena kerak, tempek kain lain pula, basuh tak kira. Agak-agak maklum, kalaulah lagu tu telekung maklum, hak maklum duk pakai mayang lah ni, tinggal takat mana dah kena kerak. Pasal tinggal tali saja ya. Tinggal tali saja. Ni hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan dosa, bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita meninggalkan dosa. Dosa ada 3 jenis dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan diri sendiri, dosa dengan makhluk Allah. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Nah, dosa dengan Allah tak ada masalah. Kan tak ada masalah tu boleh buat dosa. Ada, senang hapus kira. Buat maksiat, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Lepas tu, kita tinggal. Dan kata Imam Al-Ghazali, syarat penerimaan taubat bukan takat kamu istighfar, bukan takat kamu tinggal. Dia kena ada syarat yang ketiga. An-nadmu. Apa nadmu? Kena ada menyesal. Menyesal dah. Aku isap rokok dulu. Contohlah kat masjid tuan-tuan ni. Kan? Menyesal dah. Duduk minum yak dong ketuk. Dengan kawan-kawan. Bisa lah. Dia ada menyesal tak? Ada menyesal. Baru diterima taubat. Sah taubat dia, kata Al-Imam Al-Ghazali. Tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dosa tu dia tak buat. Tapi dia tak rasa apa. Dia rasa, tak ada apa. Tu lepas-lepas dah. Tak ada rasa langsung. Apa yang dia buat tu salah. Maka orang ini belum lagi diterima taubatnya. Kata Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahmatullahi alaih. Itu dosa Allah. Dosa yang kedua, dosa dengan diri sendiri. Kita buat dosa dan dosa tu kita nak tanggung besok dengan Allah Ta'ala. Nah, dua, dosa dengan diri sendiri senang kira lah.
istighfar, tinggal ada penyesalan, kita tak mau dah, yakin kata benda tu tak baik dan sebagainya. Yang ketiga ni payah. Apa dia? Yang ketiga dosa dengan makhluk Allah. Nah, pemimpin balas duit rakyat, mampu dia nak dia. Suri di hari akhirat. Nah, pemimpin makan rasuah. Rasuah ambil duit mana? Ambil daripada keuntungan ataupun hasil. Susah lelah rakyat. Pemimpin ni neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makan benda haram. Ambil hak jiran kita punya. Dia tanam pokok betik. Lepas tu dia lupa bubuh tongkat tanam pokok betik. Keluar buah betik. Buah betik tu mana? Dia lengkung masuk dalam pagar rumah kita. Lepas tu pula dia pakai sistem karma. Dia kata hak mana masuk pagar rumah aku, kira hak aku punya. Dia pun pangkah pokok kawan tu. Dia buat sarawak betik. Dia buat sarawak betik. Haram hukum dia. Wajib minta halal pada tuan rumah. Walaupun tuan rumah tu Sami Hindu cari 3 lain teh bala. Wajib minta halal. Nah, jadi Hindu tu kata apa? Oh, tak ada halal lah. Tak ada halal. You mau I punya buah yang you dah makan, tak apa. You belanja nasi kandang Hamidiyah 3 pinggan. Selamat. Kita pun belanja 3 pinggan. Habis lah kira dia. 3 pinggan. Tapi dia bubuh sotong besar-besar ni memang sotong. Sesakit badan lah. Tengok pada keadaan. Nah, wajib minta halal daripada dia. Walaupun dia bukan Islam. Begitulah benda-benda yang lain. Yang terakhir. Apa yang berlaku dalam peristiwa ini? Peristiwa mana? Peristiwa penurunan wahyu. Dan juga keadaan Nabi menggigil takut. Tu masuk peristiwa ini tu. Menunjukkan wahyu itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Allah tu, lam tu dikena baca dengan taghliz, dibaca dengan tebal. Kalau kita baca semata perkataan lafzul jalalah Allah, sebut Allah saja, tak sabit dengan murakkab, tak terkait dengan perkataan lain. Nah, jadi Allah kena sebut lam yang kedua tu, lam tu mesti baca taghliz, kena baca tafkhim, kena baca tebal. Tak boleh baca Allah. Nah, melainkan dia tu memang jenis lidah lagu tu, cerita lain. Macam Pakistan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia yang lidah gitu dah. Tapi kita orang Marbawi lidah tak ada lagu tu. Ya, kita Allah. Jadi kena sebut lam tu bagi tebal. Pasal apa bagi tebal? Nak membezakan perkataan Allah dan juga Allata. Allata ataupun Allah itu adalah apa dia? Merujuk kepada Allata, sembahan orang musyrik nama berhala. Tapi kalau dia ada sebab yang lain menyebabkan dibaca lam itu dengan dibaca dengan tertib, dibaca dengan nipis mengikut kaedah tajwid misalnya alhamdulillah lillah. Nampak? Kita tak baca alhamdulillah, tak baca itu. Ataupun kita tak baca apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tak baca lillah. Pasal apa? Dia terkait dengan kaedah tajwid dan sebagainya. Jadi kalau tunggal Allah, maka Allah. Nak membezakan antara Allah, yakni Tuhan yang sebenar, dan juga Allata ataupun Allah, iaitu sembahan orang-orang musyrik wal-'iyadu billah. Bukannya ciptaan Nabi SAW atau ilham yang berlaku kepada manusia biasa. Bermulanya dakwah, wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung lepas raya insya-Allah. Lepas raya bulan 5 lah. 5. Ada masjid dia cuti sebulan. Sebulan terus 2 bulan. Lepas tu apa? Dia ambil mood raya. Ada tak tu? InsyaAllah lepas raya tu tak dah. Bulan apa? Bulan Mei. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.